hadis kudusi tadi menyebutkan seterusnya, fa idza dzakarani fi nafsihi dzakaratuhu fi nafsi. Kalau hamba ku tu mengingati aku dalam hatinya, macam kita buat ni, Allah 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 Allah. Allah Taala ingati kita dalam diri dia. Makna Allah Taala mengingati kita ini secara istimewa. Istimewa, sangat istimewa. Sebab Allah ingati kita ni secara khusus pada diri dia. Macam mana tak tahulah, Allah saja yang tahu. Fa idza dzakarani fi mala'in dzakaratuhu fi mala'in khairum minhum. Kalau hamba ke itu mengingati aku dalam satu kumpulan orang ramai. Ini kan kumpulan orang ramai ni. Maka Allah sebutkan dzakaratuhu fi mala'in khairum minhum. Allah Ta'ala kerahkan malaikat, mari kita turun, kamu turun semua, zikir sama-sama orang yang berzikir di surah Manaratul Ilmi. Tapi kita tak nampak. Itu rahmat. Apabila hambaku itu datang kepadaku satu jengkal, maka aku datang kepada hambaku itu satu hasta. Ini maksudnya, kita buat sikit, kurnia Allah itu terlalu banyak. Ya, kita beli 5 sen saja, dapat beras 1 guni. Apa ni? Ini beras palsu ke? Tengok-tengok beras nombor 1. Macam itulah. Kalau macam itu kita percaya. Tapi janji Allah ni susah kita percaya. Kita menghampirkan diri pada Allah sejengkal. Allah menghampirkan diri kepada kita itu satu hasta. Maknanya kita buat sikit, rahmat Allah itu mencurah-curah. Apabila hamba-Ku itu datang kepada aku satu hasta, aku datang kepadanya satu depa. Apabila hamba-Ku itu datang kepada aku berjalan kaki, aku datang kepadanya berlari. Begitulah tuan-tuan. Jadi kita solat sini, kita tak sedar bahawa kita sudah diletakkan oleh Allah dalam hakikat dan tujuan hadis kudusi ini. Ini hadis kudusi ya. Begitu juga tuan-tuan, kita telah menyambut seruan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala khalaqatud dzikri. Apabila kamu lalu di sisi taman-taman surga, hendaklah kamu masuk ke taman surga itu, nikmatilah berbagai nikmat yang terdapat di dalamnya. Sahabat bertanya, apa itu Riyadul Jannah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah halaqah zikir. Akhirnya kita bersolok sini, ini halaqah zikir lah. Kita tak sedar, rupanya kita sudah membuat apa yang Allah suruh. Zahirnya saya ajak, mari kita solok ya. Hakikatnya tuan-tuan menyambut seruan yang sangat baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang solok di sini merasakan, mana taman surga, ini taman neraka. Sebab itu ada balik 3 orang sebab dia solok di sini rasa macam neraka, tak selesa. Fikir balik 3 orang. Tapi orang perempuan dalam sejarah tak pernah lah balik. Sekali masa saya bersolok dengan tuan, arwah Tuan Guru Imam Ishaq, ada orang daripada Perak, mak dan anak balik. Karena mereka ni banyak fikir
Jadi begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Kita sudah melakukan apa yang Allah perintah, Allah sebut. Itu sebahagian kecil daripada apa yang Allah sebut dalam Quran, dan itu sebahagian kecil apa yang Rasulullah sebut, ya. Tapi yang lebih penting lagi ialah kita telah melalui secara bersungguh-sungguh jalan yang boleh menyampaikan kita ke tingkat ihsan. Kerana tarekat itu seperti yang diterangkan oleh Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi dalam kitabnya Asy-Syari'ah wa Tariqah, dia kata tarekat itu ialah satu jalan, kaedah, ilmu dan amalan yang diistihadkan oleh orang-orang sufi. Bila diamalkan boleh menyampaikan ke derajat ihsan. Ihsan yang disebut oleh Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak terasa lagi seolah-olah melihatnya, anda akan merasa bahawa Allah sentiasa memantau, melihat diri anda. Ini semua kita dah lalui di sini. Sampai tak tahu. Tapi itulah jalannya, inilah jalannya. Sebab itu semasa rombongan kita pergi ke Mesir, bertemu dengan Dr. Ali Jumaah, Mufti Mesir di pejabatnya. Dr. Syed Lutfi bertanya, macam mana tuan kalau seorang mukmin itu dia tidak belajar mana-mana tarekat orang sufi? Jawabnya, insya-Allah orang itu insya-Allah jadi musliman wa mukminan. InsyaAllah orang itu jadi seorang Muslim, jadi seorang mukmin. Akan tetapi macam mana dia nak jadi seorang muhsin? Macam mana dia nak jadi seorang yang sampai ke derajat ihsan seperti yang disebut oleh Rasulullah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jawapannya, tak boleh. Tidak boleh. Dalam kitab tuan-tuan disebutkan kalau kita tidak menjalani tarekat yang khusus ini, memang boleh sampai ke derajat ihsan, tapi nadir. Wan nadir kal adam, sangat jarang berlaku. Nadir itu seperti tak ada. Dimisalkan seperti orang kaya, disebabkan dia dapat harta karun. Di Malaysia ini mungkin adalah seorang dua, ya, dia kaya dapat harta karun. Dia cangkul-cangkul bakal rumah, tercangkul peti, ya, dalamnya ada barang-barang emas, mungkin ada seorang. Macam itulah kalau tidak menjalani mana-mana tarekat orang sufi, boleh sampai tapi nadir, macam tak ada. Saya ingin mengingatkanlah pesanan Ibnu Athilah dalam kitabnya Hikam. Beliau menyebutkan kalau kita ini ingin beramal menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya sampai maksud kita yang sebenar, maka janganlah perjalanan kita itu seperti khimar yang ditugaskan memusingkan kisaran gandum.
Masa dulu tak ada mesin elektrik, tak ada. Mesin-mesin gandum dipusingkan dengan tenaga khimar. Batang kayu itu yang pergi ke pingsar gandum diikat dekat leher atas tengkuk khimar. Khimar itu berjalan seharian dekat situ je, berjam-jam dekat situ je, tak sampai mana pun, sampai jalan sana pun tak sampai, kat situ je. Daripada mula dia digunakan sampai mati. Sebab itulah kata Ibnu Athaillah, la tarkhal min kaunin ila kaunin ka khimarir raha al makanul ladzi irtahala ilahi wal ladzi irtahala minhu. Maknanya macam yang saya sebut tadi, kalau kamu nak berjalan kepada Allah yang sebenar, yang segera menyampaikan kepada Allah, janganlah kamu berjalan berpindah dari satu makhluk kepada satu makhluk. Kalau kamu asyik berpindah satu makhluk kepada satu makhluk, itu seperti khimar yang ditugaskan memusingkan kisaran gandum. Tempat yang dituju ialah tempat permulaan jalannya. Jadi apa makna kita berjalan kepada Allah asyik berpindah daripada makhluk, satu makhluk kepada satu makhluk yang lain?